A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Baik, sebelum ni kita dah lihat makna i'rab. I'rab adalah taghyir awakhiril kalim liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab kena kepada perubahan akhir kalimah. Perubahan akhir kalimah disebabkan perbezaan amil yang masuk ke atas kalimah. Sama ada perubahan tu secara lafzi ataupun secara takdiri. Baik. Kemudian perubahan tadi tu ada berapa? Jawab dia, perubahan tu ada 4. Perubahan rafa', nasab, khafat ataupun jazam. Itulah perubahan-perubahan tersebut. Itulah yang disebut oleh pengarang dekat sini. Kata dia wa aqsamuhu wa aqsamul i'rab. Dan pembahagiannya i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi ada 4. Cuma adakah keempat-empat ni kan perubahan keempat-empat perubahan ni akan berlaku pada isim dan berlaku pada fa'il, ataupun sebahagian perubahan ni saja yang berlaku pada isim dan sebahagian ni saja yang akan berlaku pada fa'il? Jawabnya sebahagiannya sahaja. Kan? Hanya sebahagian saja yang masuk pada isim, iaitu 3, dan sebahagiannya saja iaitu 3 masuk pada fa'il. Kenapa kita tak bincangkan huruf? Sebab huruf mabni. Huruf semuanya mabni. Ingat, huruf semuanya mabni. Adapun isim, asal bagi isim adalah mu'rab. Maksudnya kebanyakan isim adalah mu'rab. Sebahagian daripadanya adalah mabni. Sedikit je lah, tak banyak pun. Jadi kebanyakan isim adalah mu'rab. Dan fa'il pula, asal bagi fa'il adalah mabni, dan sedikit daripada fa'il mu'rab, iaitu fa'il mudhari'. Itu pun dengan syarat fa'il mudhari' itu tak berhubung dengan nun taukid, tak berhubung dengan nun niswah, maka fa'il tersebut akan mu'rab. Kalau berhubung dengan nun taukid, berhubung dengan nun niswah, dia akan mabni. Fa'il madhi mabni, fa'il amar mabni. Sebab itulah kita kata empat perubahan ni masuk pada isim dan fa'il. Masuk pada isim dan fa'il tu pun isim dan fa'il yang mu'rab. Yang mabni kita tak bincang. Kata pengarang, falil asma'i min zalika. Dan khusus bagi isim daripada keempat-empat tadi tu, daripada keempat-empat rafa', nasab, khafat dan jazam tu, khusus bagi isim tertentu ataupun khusus bagi isim daripada keempat-empat tu hanyalah rafa', nasab dan juga khafat. Wala jazma fiha, tidak ada jazam padanya pada isim. Wala jazma fiha ay fil asma'. Jadi dekat isim tidak ada jazam. Jadi dia akan terima 3 daripada 4, iaitu rafa', nasab dan juga khafat. Itu bagi isim. Adapun bagi fa'il, walil af'ali min zalika, dan tertentu bagi fa'il daripada yang demikian itu, demikian rafa', nasab, khafat, jazam tu, empat aqsam i'rab tu, khusus ataupun tertentu bagi fa'il, rafa', nasab dan juga jazam. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafat padanya pada fa'il, fil af'al. Jadi dekat fa'il tidak ada khafat. Jadi daripada sini kita dapat
daripada matan tu saja kita dapat faham ada perubahan yang berlaku pada yang mana berkongsi pada isim dan juga fa'il, iaitu rafa' dan juga nasab. Rafa' berlaku pada isim, rafa' juga berlaku pada fa'il. Nasab berlaku pada isim dan berlaku juga pada fa'il. Adapun khafat hanya berlaku pada isim, dia tidak berlaku pada fa'il, dan jazam hanya berlaku pada fa'il, tidak berlaku pada isim. Okay, kata syarah rahimahullah, wa aqul anwa'ul i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Dia kata jenis-jenis i'rab, jenis-jenis perubahan yang berlaku pada isim dan fa'il kesemuanya ada 4. Secara umumnya ada 4 sebelum kita khususkan dengan isim dan fa'il. Al-awwal ar-raf'u wa tsani an-nasbu wa tsalitsu al-khafdu wa rabi'u al-jazmu. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. Dan tiap-tiap satu daripada keempat-empat jenis i'rab ini, rafa', nasab, khafat dan jazam, bagi tiap-tiap satu ini ada makna pada lughah dan ada makna pada istilah ulama nahwu. Nuhah jamak bagi nahid. Nahwiyun jamak bagi nahwi. Lepas tu dia nak teranglah apa makna rafa' pada lughah dan apa makna rafa' pada istilah, apa makna nasab pada lughah dan apa makna nasab pada istilah, dan begitulah seterusnya. Kata syarih rahimahullah, wa amma ar-raf'u fa huwa fil lughati al-'ulu wal irtifa'. Rafa' pada lughah dengan mana al-'ulu wal irtifa', tinggi, dengan mana tinggi dan meninggi. Pada istilah, wa huwa fil istilah taghayyurun makhsusun, perubahan yang tertentu. Perubahan yang tertentu. Alamat dia, kita dapat kenal dengan alamat dia, alamatuhu ad-dhammatu. Alamatnya, alamat bagi perubahan ni adalah ad-dhammah. Wa ma naba anha, dan apa yang gantikan dhammah. Jadi rafa' alamat asal dia adalah dhammah. Dan dia ada alamat ganti dia. Berapa alamat ganti dia? 3. Apa dia? Waw, alif dan juga nun. Itu alamat ganti bagi rafa'. Jadi keseluruhannya alamat rafa' ada 4. Dhammah alamat asal, kemudian waw alamat ganti, alif alamat ganti, dan nun alamat ganti. Wa sata'rifu qariban ma yanubu anil dhammati fil faslil ati insyaallah. Ini kata kamu akan tahulah sekejap lagi apa yang menggantikan, alamat apa yang menggantikan dhammah pada fasal yang akan datang insyaallah. Wa yaqa'u raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li, dan rafa' ini berlaku pada isim dan juga pada fa'il. Contoh dia, yaqumu aliyun yasdahul bulbulu. Yaqumu aliyun. Ni jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Okay, macam mana nak i'rab yaqumu? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Maksudnya fi'il mudhari' marfu' kerana bebasnya daripada amil nasab, amil jazam. Depan ni tak ada amil nasab, depan ni tidak ada amil jazam, maka fi'il mudhari' itu marfu'. Lepas tu kita sebut alamat dia, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Okey. Lepas tu aliyun. Apa i'rab ali? Ali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Nak nyatakan sebab kan li'annahu ismun mufrad. Jadi kita tengok fa'il ni marfu' dan ali sebagai fa'il pun marfu'. Jadi rafa' berlaku pada fa'il dan berlaku pada isim.
Samalah i'rab apa ni jumlah yang kedua tu. Kan? Yasdahul bulbul. Wa amma nasbu, adapun nasab, fahuwa fil lughah al-istiwa wal istiqamah. Makna nasab pada lughah istiwa dan juga istiqamah. Tegak, lurus. Kan? Makna dia lah tu. Wa huwa fil istilah taghayyurun makhsusun alamatuhul fathah wa ma naba anha. Perubahan yang maksus, perubahan yang khusus. Dia syarah. Perubahan yang khusus alamatnya adalah fathah dan apa yang menggantikan fathah. Wa ma naba anha tu iaitu apa yang menggantikan fathah. Jadi fathah alamat asal bagi nasab dan dia ada alamat ganti. Berapa alamat ganti dia? Ada 4. Apa dia? Fathah, alif, kasrah, ya, hazaf nun. Wa yaqa'un nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan. Dan nasab berlaku pada isim dan fi'il juga. Contoh dia lan uhibbal kasala. Lan uhibba al-kasala. Jadi uhib kita akan i'rab dia macam mana? Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian al-kasala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kan? Annahu ismun mufrad. Jadi kalau kita tengok kat situ, dekat fi'il berlaku nasab dan juga dekat isim berlaku nasab. Wa ammal khafdu fa huwa fil lughati at-tasafful. Ini lawan bagi irtifa' lah. Kita sebut itu merendah. Wa huwa fil istilah, pada istilah taghayyurun makhsusun alamatuhul kasratu wa ma naba anha. Khafat merujuk kepada perubahan yang khusus, perubahan yang tertentu. Alamat dia adalah kasrah dan apa yang menggantikan kasrah. Apa yang ganti kasrah? Ada berapa? Ada 2. Apa dia? Ya dan juga fathah. Ya dan juga fathah. Wa amal contoh tak mai lah. Wala yakunul khafdu illa fil ismi, dan tidak ada khafat itu kecuali pada isim. Kan? Salah. Wala yakunul khafdu illa fil ismi. Khafat ni tidak berlaku kecuali pada isim. Nahu ta'allamtu minal kasuli. Ta'allamtu minal kasuli. Syahid dia dekat al-kasul. Ini nak i'rab je nah, ta'allam tu. Fi'lun madin mabniyun ala sukun ba apa? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Kan? Lepas tu at-ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli dham. Kita tak kata dhammah, dham. Kita dah sebut dah al-qab dia ada 4 malam tu kan. Kita tak sebut dhammah, kita sebut dham. Kita tak sebut fathah, kita sebut fathun. Kita tak sebut kasrah, kita sebut kasrun.
Fatu min harfu jar, al-kasr ismun majrur bimin wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wa ammal jazmu fa huwa fil lughati al-qat'u. Jazam pada lughah dengan makna al-qat'u, memutuskan. Pada istilah, wa fil istilah taghayyurun makhsusun alamatuhu sukun wa ma naba anhu. Adapun pada istilah jazam merujuk kepada perubahan yang khusus ataupun perubahan yang tertentu, alamatnya adalah sukun ataupun apa yang bergantikan sukun. Apa yang gantikan sukun? Ada satu je, apa dia? Azam. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari', dan jazam tidak berlaku kecuali pada fi'il mudhari'. Nahu lam yafuz mutakasilun. Lam yafuz mutakasilun. Lam huruf apa tu? Harfu jazmin, betul? Wa nafyin wa qalbin. Lepas tu yafuz fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun. Takasilun fa'ilah fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Faqad tabayyana laka anna anwa' al-i'rabi ala thalathati aqsamin. Jadi dia kata apa ni, semuanya telah nyata kepada kamu bahwasanya jenis-jenis i'rab itu ada tiga lah, kan? Di atas tiga bahagian. Qismun apa ni, mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Macam qismun boleh, qismin pun boleh. Qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'al wa huwa ar-raf'u wa nasbu. Satu bahagian dia terbagi kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, dia apa ni, berkongsi, kan? Dia berkongsi antara isim dan juga fa'il, iaitu rafa' dan juga nasab. Wa qismun mukhtassun bil asma', dan satu bahagian dia khusus dengan isim, wa huwal khafdu. Wa qismun mukhtassun bil af'al, dan satu bahagian dia khusus dengan fa'il, wa huwal al-jazmu. Ini saya ringkasnya. Kita boleh buat anwa'ul i'rab. Ada 4: rafa', nasab, khafat dan juga jazam. Dua ni, rafa' dan nasab ni, kedua-dua ni yakunani fil ismi wal fa'li. Kedua-dua ni berlaku pada isim dan juga fa'il, ataupun yaqa'ani fil ismi wal fa'li. Adapun khafat mukhtassun bil ismi, dia khusus dengan isim, dan jazam dia mukhtassun bil fa'li, khusus dengan fa'il. Jadi boleh apa dia punya tu, apa ni, takrif dia tu. Lepas tu cuba jawab as'ilah tu. Ma anwa'ul i'rab. Jadi anwa'ul i'rab arba'atun: raf'un, nasbun, wa khafdun wa jazmun. Ma huwa raf'un lughatan wa istilahan. Ar-raf'u lughatan al-ulu, istilahan taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammah wa ma naba anha. Ma huwa nasbu lughatan wa istilahan. Lughatan al-istiwa wal istiqamah. Istilahan taghayyurun makhsusun alamatuhu fathah wa ma naba anha. Jawablah terusnya tu. Baik, bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi kita dah tahu dah jenis-jenis i'rab ataupun jenis-jenis perubahan tu ada 4: rafa', nasab, khafat dan jazam. Dan setiap satu tu dia ada alamat-alamat dia. Dia buat satu bab
sekarang ni untuk bab mengenal alamat-alamat i'rab. Bab mengenal alamat-alamat i'rab tadi tu. Rafa', nasab, khafat, jazam. Kita nak tahu rafa' apa alamat dia. Nasab apa alamat dia. Nanti bila kita jumpa satu kalimah tu kan, dan kalimah tu hukum i'rab dia ada rafa', maka alamat dia tak lepas daripada yang kita tengok ni lah, yang akan kita baca nanti. Kalau rafa' ada 4 alamat, dia tak akan lepas daripada 4 alamat tu. Qala al-musannif rahimahullah, lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa' 4 alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Dhammah, waw, alif dan juga nun. Wa aqul, kata syarah rahimahullah, tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Kata syarah, aku kata kamu mampu mengetahui bahwasanya kalimat itu marfu' dengan adanya satu alamat di akhirnya, di akhir kalimat tu adanya satu alamat daripada 4 alamat ini. Rafa', dhammah, waw, alif, nun. Wahidatun minha asliyah wa hiya dhammah wa thalathun furu' anha. Satu daripada 4 tu adalah alamat asliyah, iaitu dhammah, dan 3 furu' daripada yang asal tu. Maksudnya 3 tu merupakan alamat ganti daripada alamat asal. Wahyal waw wal alif wan nun. Waw, alif dan juga nun. Lepas tu dia nak masuk kepada alamat yang pertama. Kita nak tahu dekat mana kalimat apa ketika dia rafa' alamat dia dhammah. Ni faham tak? Kalimat apa ketika rafa' alamat dia tu alamat dhammah. Kat sinilah kita nak tahu, dia nak bagi tahu ni. Kata musannif rahimahullah, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Boleh buat juga macam ni. Alamat rafa'. Ada apa? Dhammah, ad-dhammatu, betul? Al-wawu, al-alifu, tu an-nun. Ni alamat rafa' ada 4 ni lah. Bagi je lah yang ni dulu. Lepas tu barulah kita hafal pula tempat-tempat dia. Kalimat apa yang ketika rafa' alamat dia dhammah, kalimat apa ketika rafa' alamat dia waw, kalimat apa ketika rafa' alamat dia alif, dan kalimat apa ketika rafa' alamat dia adalah nun. Baik. Jadi cuba susunlah. Kalau dekat dhammah ada berapa tempat? Ada 4. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'a. Apa dia? Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri. Yang 3 jama' al muannas as-salim, dan yang keempat al fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nyatakanlah satu-satu supaya nampak lebih jelas dan supaya lebih mudah untuk antum dan antuna semua hafal. Semua sekarang ni kita nak fokus kepada makna tiap-tiap satu ni. Faham? Makna tiap-tiap satu, apa dia isim mufrad, apa dia jamak taksir, apa dia jamak muannas salim, dan apa dia fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya oleh sesuatu. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu tu? Ini kita akan bahas satu persatu.
Baik. Lepas tu yang ni apa, tulis sendirilah. Ambil daripada tu tulis. Kan? Sebab sekarang ni nanti kita mungkin insya-Allah kita tulis balik. Cuma sekarang ni tak nak bahaskan makna tiap-tiap satu ni lah, mana yang tepat malam ni. Okey. Yang pertama sekali isim mufrad. Apa yang dimaksudkan dengan isim mufrad? Apa takrif dia? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima tu wala minal asma'i al-khamsah. Ambil yang ni apa? Takrif dia kena apa? Faham? Takrif jamak taksir, takrif jamak muannas salim, kan? Semua tu kena apa lah. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad adalah kata nama yang bukan dua. Kata tunggal lah. Isim mufrad ni kata tunggal. Kita salin bahasa dia. Jadi takrif dia iaitu kata nama yang bukan dua, bukan jamak dan bukan mulhaq bagi musanna dan juga jamak. Apa maksud mulhaq, musanna dan jamak? Baik, ada beberapa kalimat i'rab dia i'rab musanna dan ada beberapa kalimat i'rab dia i'rab jamak. Tapi dia bukan musanna, dia bukan jamak. Sebab dia tak cukup syarat. Dia dipanggil sebagai mulhaq bil musanna dan mulhaq bil jam'i. Boleh? Contohnya kalimah isnan. Kalimah isnan, kita i'rab dia i'rab musanna tak? Rafa' dengan alif, nasab dengan ya, khafat dengan ya. Adakah dia isim musanna? Bukan. Sebab isim musanna syarat dia ada mufrad dia. Isnan apa mufrad dia? Tak ada. Dia tak ada. Isnun tak ada. Kan? Jadi yang ni kita panggil mulhaq bil musanna. Dia kita turut sertakan dia masuk dalam isim musanna dari segi i'rab. Ada i'rab dia sama dengan musanna tapi dia bukan musanna. Kemudian kalimah ishrun. Sebagai contoh, ahlun. I'rab ishrun, i'rab ahlun, rafa' dengan waw, nasab dengan ya, khafat dengan ya. I'rab dia i'rab jamak muzakkar salim, tapi dia bukan jamak muzakkar salim sebab tak cukup syarat juga. Kita boleh tengoklah apa syarat-syarat dia kan. Jadi ishrun dan ahlun ni dia disebut sebagai mulhaq bi jam'i al-mudzakkari as-salim. Mulhaq jamak muzakkar salim. Adalah beberapa kalimat nanti kita akan mengajilah. Jadi isim mufrad, isim yang bukan isim kata nama yang bukan dua, bukan jamak dan bukan juga mulhaq bagi musanna dan juga jamak. Dan bukan juga daripada isim-isim yang lima. Apa dia isim-isim yang lima? Ada lima perkataan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. 5 perkataan ni dia mufrad tak? Tak, dia apa ni menunjukkan satu tak? Semua menunjukkan satu kan? Tapi semua i'rab dia berbeza daripada isim mufrad. Maka kita keluarkan dia daripada takrif isim mufrad sebab dia ada i'rab tersendiri. Dia tak rafa' dengan dhammah tapi dia rafa' dengan waw. Sebab tu kita dalam takrif isim mufrad ni kita kata isim mufrad ni isim yang bukan dua, bukan tiga, bukan mulhaq dengan musanna dan juga jamak dan bukan juga isim-isim lima. Jadi dalam nahwu hak ni kita tak panggil isim mufrad.
kita panggil isim lima. Jadi bila orang tanya isim lima tu apa? Dia tak ada tarikh. Kita akan sebut ni lah. Dia tak ada tarikh panjang macam ni. Kita akan sebut terus isim-isim lima ni. Sebab item dia memang had lima tu je. Faham? Jadi yang ni dari segi makna dia satu, tapi dia tak termasuk dalam isim mufrad. Dia faham ah? Itu dari isim mufrad. Isim mufrad dalam bab ni lah. Perkataan mufrad dalam bab alamat i'rab ni adalah ini. Nanti dalam bab khabar pula apa mengaji mufrad dengan makna lain pula. Faham? Ma laisa jumlatan wala syabihan biha, wala syabihan bi jumlah. Apa yang bukan jumlah, bukan syabih jumlah, dinamakan mufrad dalam bab khabar. Apa masuk pula dalam bab munada dan juga la, lain pula mana mufrad dia. Mufrad dia dalam bab tu lain, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dekat mantik pun jumpa juga mufrad. Makna lain pula. Kan? Itu makna apa? Sebab kenapa? Mala yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu makna mufrad. Itu mufrad lawan murakkab. Jadi mufrad lawan musanna lawan jamak. Ada mufrad lawan jumlah dengan syibih jumlah. Ada mufrad lawan dengan mudhaf dengan syibih mudhaf. Lihat. Itu makna isim mufrad. Okey, kita tengok dulu isim mufrad tu. Wa aqulu. Kita baca sekali lagi dia punya matan. Qala fa amma dhammatu. Kata musannif, adapun dhammah fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah maka ia menjadi alamat kepada rafa' pada 4 tempat. Apa 4 tempat tu? Al-ismil mufradi, bil ismil mufradi pada isim mufrad, wa jam'it taksir, jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi, jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu. Wa aqul, kata syarih rahimahullah, takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah menjadi alamat atas rafa'nya kalimat pada 4 tempat. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufrad, al-mawdi'ul tsani jam'ut taksir, al-mawdi'ul tsalits jam'ul muannatsis salimu, wal mawdi'ur rabi' al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bihi alif usnain wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin khafifah aw thaqilah wala nunu niswah. Itu yang dimasukkan dengan syai' tu. Disebut syai' ni kan, fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya syai' sesuatu. Apa yang dimasukkan dengan syai'? Hak tu hak disebut tu alif usnain, isnain, nun, isnain, alif usnain, lepas tu wawul jamaah, yaul mukhatabah, nun taukid, sama ada nun taukid khafifah atau sakilah, lepas tu nun an-niswah. Inilah yang dimasukkan dengan syai' dalam kata musannif ni, al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Apa yang dimasukkan dengan syai'? Ini ditafsirkan, disebut oleh syarih. Nanti kita akan tengoklah dah sampai dekat tempat dia. Kita nak baca isim mufrad dulu, huraian dia. Kata syarih rahimahullah, ammal ismul mufradu fal muradu bihi ha huna. Nampak tak? Adapun isim mufrad, maka yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan isim mufrad di sini. Di sini kat bab ni lah, kat bab i'rab ni. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab nanti di sana kan, di sana dekat bab apa ni, bab mubtada' khabar makna lain. Lepas tu di sinun kat bab mudhaf tu, hak tu bab lain, nama apa? Maksud lain pula. Lepas tu dia kata di sini. Jadi fal muradu bihi ha huna ma laisa musannan
wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al-khamsah. Apa yang bukan dua, bukan jamak, bukan mulhaq musanna, bukan mulhaq jamak, dan bukan juga isim lima. Itulah isim mufrad yang dimaksudkan di sini dalam bab ni. Sawa'un akanal muradu bihi mudhakkaran, sama ada yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki dengan isim mufrad itu muzakkar seperti Muhammad wa Ali wa Hamzah, am kanal muradu bihi muannatsan, ataupun yang dikehendaki dengan isim mufrad itu muannas mislu Fatimah wa Aisyah wa Zainab. Sawa'un akanati dhammatu zahiratan, sama saja dhammah di akhir isim mufrad itu zahir, kan? Kama fi nahwi hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu. Hadara Muhammadun, dhammah dia zahir, dia tak ditakdirkan. Wa safarat Fatimatu, sama juga dia punya dhammah dia zahir. Amkanat muqaddaratan, yakni amkanati dhammatu muqaddaratan, ataupun dhammahnya ditakdirkan. Contohnya hadaral fata wal qadi wa akhi. Tak apa dia. Tadi seorang aja. Hadaral fata wal qadi wa akhi. Jadi al-fata marfu' tak? Jadi apa? Fa'il. Al-qadi marfu' tak? Sebab apa? Ma'tuf ala marfu'. Wa akhi ma'tuf ala marfu' juga. Jadi marfu' jugalah. Tapi dia punya dhammah dia semua tidak zahir, ditakdirkan sahaja. Wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma, sama jugalah. Dia punya Laila tu fa'il, tazawwajat Nu'ma ataf pada Laila. Jadi dua-duanya marfu', dan dia punya dhammah dia dhammah muqaddarah. Fa inna Muhammadun. Tu ya macam itu. Ha? Fa inna Muhammadun ke fa inna Muhammadan? Ha? Boleh je. Tu nak dibuat dalam kurungan tu, maksudnya kita nak hikayat apa yang ada dalam contoh tadi. Cuma dia duduk tempat nasab, kan? Tapi kita baca Muhammadun alal hikayah. Kerana kita nak menghikayatkan, nak menceritakan balik contoh tadi tu. Hadara Muhammadun tu. Fa inna Muhammadun wa kadza Fatimatu marfu'ani. Kedua-duanya marfu'. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu zahirah. Dan alamat kedua-duanya dhammah yang zahir. Wal fata wa misluhu Laila wa Na'ma marfu'atun. Dan kalimah fata, Laila dan Na'ma, kesemua kalimat-kalimat itu marfu'. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Alamat rafa' kesemua kalimat-kalimat tadi itu adalah dhammah muqaddarah di atas alif. Mana amin zuhuriha at-ta'azzuru, menegah daripada zahirnya dhammah tersebut oleh sebab uzur. Wal qadi marfu' juga, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan di atas huruf ya. Mana amin zuhuriha as-siqalu, menegah daripada zahirnya dhammah itu disebabkan siqal, berat. Wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Alamat rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan atas huruf sebelum ya mutakallim. Apa dia huruf sebelum ya mutakallim? Huruf kha. Huruf kha. Alama qabla ya'il mutakallim. Ma tu merujuk kepada huruf lah. Alama ay alal harfi alladhi qabla ya'il mutakallim. Huruf yang sebelum ya mutakallim itu huruf kha. Mana amin zuhuriha harakatul munasabah, menegah daripada zahirnya harakat munasabah. Wa amma jam'u taksir fal muradu bihi. Satu lagi.
ataupun jamak taksir. Apa dia punya takrif dia? Madalla ala aktsara min isnaini au isnaini ma'a taghayyurin ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jamak taksir kata nama, isim juga kata nama yang menunjukkan atas bilangan yang lebih daripada dua, sama ada muzakkar ataupun muannas, isnain atau isnatain. Kata nama yang menunjukkan bilangan yang lebih daripada dua, sama ada muzakkar ataupun muannas, ma'a taghayyurin, serta berlaku perubahan pada sirah mufrad dia, pada bentuk isim mufrad tu. Ada. Sebab tu dinamakan jamak taksir. Taksir ni pecah. Jamak yang mana bentuk mufrad dia pecah. Faham tak? Jadi kita akan tengoklah ada 6 bentuk perubahan yang berlaku pada jamak taksir. Itu kita akan baca dalam syarah. Kadang-kadang perubahan tu berlaku pada harakat saja. Contohnya kalimah asad. Kalimah asad, asadun, jamak dia apa? Usud. Belakang tak payah tengoklah, sebab belakang tu harakah i'rab. Dia boleh berubahlah jadi baris bawah, baris atas, baris depan. Kan? Tapi sini asad, usud. Sama tak? Sama je, beza pada harakat. Harakat dia beza. Perubahan pada harakat dia. Kemudian ada perubahan biziyadah. Ada perubahan tu dengan tambahan huruf. Contohnya kalimah sinwun, jamak dia sinwan. Yang ni bukan musanna dah, kan? Ini bukan musanna. Ini jamak dia, sinwan. Jadi sinwun jadi sinwan, ada tambah alif dan juga nun. Ini perubahan dengan tambahan. Ada perubahan dengan berlaku pengurangan. Mufrad dia apa dia? Madinatun mudun. Madinatun jadi mudun. Jamak dia jadi mudun. Kat sini ada berlaku pengurangan daripada Madinah jadi mudun. 3. Lepas tu yang keempat apa? Keempat ada berlaku satu taghayyurun bi syakli laisa ghair. Yang kedua taghayyurun bin naqsi laisa ghair. Ada pengurangan. Contoh dia tuhamah jadi tuham. Tuhamah. Tuhamatun jadi tuham. Apa ni? Tuhamah, awal itu sama kan? Tuha juga. Tapi ni tuhamatun jadi tuhamun. Ta mengutah dah tak ada dah. Ada pengurangan. Lepas tu yang ketiga dia kata taghayyurun bi ziyadah. Tak sebut awal tadi. Sinwan. Yang keempat taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Ada perubahan pada harakat dan ada pengurangan. Ini bawah Madinah ni. Kan? Madinah mim dia baris atas. Kat sini baris dia depan. Ma sini mu. Madi sini mudun. Dia ada pengurangan dan juga ada perbezaan harakat. Kalau sini asad usud, beza pada harakat saja. Sinwun, sinwan, harakat sama. Betul tak? Sin masih sama lagi kan? Cuma ada tambahan sini, ada alif nun, yang ni tak ada alif nun. Lepas tu tuhamah, tuham, awal dia sama lagi. Kan belakang je ada pengurangan. Jadi sini perubahan pada harakat sahaja
Sinwun jamak dia sinwan, perubahan pada ada penambahan sahaja. Tuhamah, tuham, yang ni ada pengurangan sahaja. Madinah jamak dia mudun, yang ni ada pengurangan dan ada perubahan harokat. Yang kelima, ada penambahan dan juga perubahan harokat. Contohnya sababun, jamak dia asbab. Sabab, sin tadi berbaris, hak ni sin dia mati kan. Lepas tu asbab, sini tak ada alif, sini ada alif. Jadi ada penambahan dan ada perbezaan, ada pertukaran, perubahan pada harokat. Kemudian yang terakhir, ada perubahan pada harokat dan dia ada penambahan dan dia ada pengurangan. Apa dia? Karim, jamak dia kurama. Kaf daripada baris atas jadi baris depan, ku. Asal ka jadi ku. Ra daripada baris bawah jadi baris atas. Karim, ini kurama. Lepas tu sini awal tak ada alif. Sini ada penambahan alif dan sini ada penambahan hamzah. Dan dekat mufrad ada huruf ya, dekat jamak telah dihazaf. Jadi yang ni contoh ada perubahan harokat, ada penambahan huruf dan ada pengurangan huruf. Yang ni ada pengurangan dan juga perbezaan ataupun pertukaran harokat. Semua sekali ada 6. Baik. Kata syarah rahimahullah, wa amma jam'u taktsir fal muradu bihi ma dalla ala aktsara min itsnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Boleh nampak kan perbezaan dekat bentuk mufrad tu. Bentuk mufrad tu berubah. Berubah, sama ada berubah harokat sahaja ataupun berubah baris, pengurangan baris, perubahan baris sahaja, ataupun ada tambahan huruf atau pengurangan huruf, ataupun penambahan huruf serta berubah baris, atau pengurangan huruf serta berubah baris, atau pengurangan huruf, penambahan huruf dan berubah baris. Ada 6 lah semua. Yang pertama, taghayyurun bisyakli laisa ghair. Perubahan harokat saja, tidak ada yang lain. Nahu asadun usudun wa namirun wa numurun. Fa inna hurufal mufrad wal jam'i fi hadzainil misalaini muttahidatun. Jadi dia kata huruf pada isim mufrad dan juga pada jamak pada kedua-dua misal ni sama aja. Wal ikhtilaf bainal mufradi wal jam'i innama wal-ikhtilaf bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Dan perbezaan di antara mufrad dan jamak hanya senyalah pada harakatnya. Taghayyurun bin naqsi laisa ghair. Perubahan, ada perubahan dengan pengurangan huruf, tidak ada yang lain. Contohnya tuhamah, jamak dia tuham. Wa tukhamah, jamak dia tukham. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hazainil misalaini wa huwa ta. Man kamu
kamu dapati jamak dia telah berkurang satu huruf pada kedua-dua misal ni, iaitu huruf ta. Wa baqil huruf ala haliha fil mufrad, dan baki huruf di atas keadaannya pada ketika mufrad. Jangan tanya belakang tak sama, kan? Belakang tu dia harakat i'rab, kan? Saya tak tengok tu lah. Taghayyurun bi ziyadah, yang ketiga perubahan dengan penambahan huruf. Laisa ghairu, tidak ada yang lain. Nahu sinwun sinwan, fi misli qaulihi ta'ala sinwanun wa ghairu sinwanin. Jadi ada tambahan alif dan juga nun. Taghayyurun fi syakli ma'an naqsi, perubahan pada harakat serta pengurangan huruf. Contohnya sarir, jamak dia surur. Sarir jamak dia surur. Wa kitabun, jamak dia kutub. Ada perubahan baris. Sarir, sin baris atas, ra baris bawah, kan? Lepas tu ada huruf ya. Pada jamak sin dan juga ra jadi baris dia dhammah, dan huruf ya dah tak ada dah. Dan ada perubahan harakat dan ada pengurangan huruf. Kitab wa kutub, kaf baris bawah pada mufrad, pada baris pada jamak dhammah, dan ta baris atas pada mufrad, pada jamak baris dhammah baris depan. Lepas tu ada penambahan, ada pengurangan huruf, iaitu huruf alif. Dekat mufrad ada, dekat jamak tak ada. Wa ahmar wa humrun. Ahmar, humrun. Ahmar jamak dia humrun. Wa abyad wa bid. Wa bidun. Kalau bait lain pula. Bait telok. Baidun telok. Bagi bawah lain, bidun. Lepas tu ayyamul bid, kan? Hari-hari putih, kan? Taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah, perubahan pada harakat serta penambahan huruf. Contohnya sabab wa asbab. Sabab sin pada mufrad baris atas, pada jamak tidak berbaris. Lepas tu dekat mufrad tak ada hamzah, dekat jamak ada hamzah dan ada alif, ada penambahan baris. Wa batalun wa abtal. Batal mufrad, abtal jamak. Ini pun samalah, ba pada mufrad berbaris, pada jamak tidak berbaris. Lepas tu ada tambahan hamzah dan juga alif. Wa hindun dan juga kunut. Wa sab'un siba'. Dhi'bun dhi'ab. Syuja' syuja'an. Taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati wa naqsi jami'an, perubahan pada harakat serta ada penambahan huruf dan ada pengurangan huruf. Nahu karim wa kurama wa raghif wa rughfan wa katib wa kutab wa amir wa umara. Dia tengoklah, raghif ada huruf ra berbaris atas, baris fathah, dekat jamak berbaris dhammah. Ghain pun dekat mufrad berbaris, dekat jamak tidak berbaris. Dekat ghain ada huruf, dekat mufrad ada huruf ya, dekat jamak tidak ada huruf ya, dan dekat jamak ada penambahan huruf alif. Katib, kutab, tengoklah, wati kan, adalah perbezaan tu. Wa hadhihi al-anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhammah. Semua jenis-jenis jenis-jenis isim jamak taksir ni semuanya marfu' dengan dhammah. Sawa'un akana al-muradu min lafzil jam'i muzakkaran nahu rijalin wa kutabin, am kana al-muradu bihi muannatsan nahu hunudin wa zayanib. Sama ada yang dimaksudkan daripada lafaz jamak itu muzakkar seperti rijal, kutab, ataupun muannas seperti hunud dan juga zayanib jamak pada Zainab. Wa sawa'un akanat dhammatu zahiratan kama fi hadhihi al-amsilah am kanat muqaddaratan kama fi nahwi sukara wa jarha. Sama ada dhammah itu zahir seperti mana pada misal-misal yang diberikan, ataupun muqaddarah seperti sukara dan juga jarha. Dan seumpama azara dan habala, taqulu qama ar-rijalu wa zayanibu fatajiduhuma marfu'aini bidhammati adh-dhahirah. Jadi ar-rijal
wa zayanib, kamu dapati kedua-duanya marfu' dengan dhammah yang zahirah. Wa taqulu hadara al-jarha wal azara, fayakunu kullun minal jarha wal azara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif mana'a min zuhuriha az-za'atu. Jadi jarha jadi fa'il bagi hadara, wal azara ma'tuf 'ala al-jarha al-marfu', wal ma'tuf 'ala al-marfu' marfu' juga. Jadi marfu' dengan dhammah yang muqaddarah. Sebab dia ta'azzur. Kan? Menegah daripada nyata dhammah tu oleh ta'azzur. Wallahu ta'ala alam. Wa amma jam'ul muannatsis salimu fa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Itu kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.